tentang moratorium. Apa yang kita boleh kongsikan tentang moratorium ni? Adakah moratorium yang kerajaan nak perkenalkan ini, yang sedang perkenalkan ini, membantu rakyat sebenarnya, ataupun apa agenda, menindas atau bagaimana? Sila ya. Seingat saya lah, sosok yang pertama yang memperkenalkan ataupun memberitahu bahawa moratorium ni mungkin boleh diperkenalkan kepada rakyat supaya membantu rakyat. Right. Dari segi cash flow, ia sangat membantu. Kerana bulan-bulan tu kita tak payah nak bayar dia punya repayment tu, monthly repayment tu, tidak perlu bayar. Maknanya ada sedikit kelonggaran di situ dari segi cash flow rakyat lah. So, tak perlu nak bayar monthly repayment. Dan tapi ia masa tu dilakukan tahun lepas 1.0, dan ia pun kerajaan ketika itu berdolak-dalik untuk buat atau tidak moratorium ni. Itu yang saya nampak lah sebagai rakyat biasa. Saya kata kalau perkara tu ia perkara yang baik, tidak kiralah siapa yang mencadangkan pun, perlulah diterima pakai, sebab akhirnya rakyat yang akan mendapat benefit dia. Yeah. Namun ingin saya cakap jugalah, dalam kali kedua ni kita nak buat moratorium, saya ada tulis dan saya ada cadangkan bahawa moratorium ni sebenarnya tidak perlu berhenti kat situ saja. Kerana sepanjang tempoh moratorium, rakyat masih perlu membayar kadar faedah. Ianya interest berjalan tau. Dan saya juga lihat ada bank-bank juga yang telah mengambil kesempatan. Saya boleh kata mengambil kesempatan kerana mereka telah memberikan rakyat satu penstrukturan semula pembiayaan. Ini yang rakyat tak tahu dia. Sebab macam kita ni dalam keadaan susah, kita memerlukan pengurangan daripada segi pembayaran monthly, especially untuk hire purchase lah, untuk kereta-kereta kan. Kita nak beli untuk bayar kereta bulan-bulan. Dan itu saya nampak yang memang saya nampak dia punya jadual tu, dia kata ya memang ada pengurangan dari segi pembayaran bulan-bulan selepas 6 bulan ataupun 3 bulan moratorium. Namun contohnya kalau saya ni kalau ada seorang rakyat ni dia nak habis dah dia punya loan tu, mungkin lagi 6 bulan ke berapa bulan ke, tiba-tiba dia kena tambah pula dia punya loan tenure tu. Jadi ini sangat membebankan rakyat sebenarnya. Jadi ini benda ni yang kita tahu yang sepatutnya kerajaan boleh cakap. Yang contohnya kalau saya miss 6 bulan untuk moratorium, sepatutnya 6 bulan sajalah penangguhan dari segi pembayaran. Bukanlah ditambahkan bertahun-tahun lagi. Jadi ini sangat membebankan. Jadi kita cakap pasal moratorium ni, saya pun terpanggil juga nak sentuh pasal ada satu inisiatif, bukan inisiatif pun, di mana kredit komuniti pula yang telah diberikan kepada rakyat untuk dibuka. So operasi kredit komuniti pun telah dibuka. Rakyat sangat memerlukan. Bahasa mudahnya alung. Alung berlesen lah tu kan. Alung berlesen. So padahal rakyat ni kita dah tahu dia dah ada banyak bebanan hutang. Walaupun dalam tempoh moratorium tu dari segi cash flow dia orang okey. Tapi sebenarnya dia orang kena tahu yang interest masih berjalan dan dia orang kena bayar. Benda ni yang mungkin yang terlepas pandang oleh rakyat, dan mungkin takkanlah mereka nak panjangkan dia punya loan tenure tu sampai dia orang lepas pencen. Jadi benda ni saya rasa perlu diperhalusi dengan lebih baik lah. Kerajaan tak tahu ke bank sedang menekan rakyat ketika ini dengan apa yang disebut? Sebab macam Jack kata tadi, kalau dah pinjam 6 bulan dah. Dan kerajaan menyuruh kita berbincang dengan bank. Adakah kerajaan tahu bank akan meletakkan syarat-syarat begitu kepada rakyat? Sebenarnya menteri ataupun kerajaan dia punya authority juga untuk bagi tahu apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. Sebab jangan cakap pasal soal kerugian berbilion-bilion seperti mana yang telah disebut oleh salah seorang menteri. Padahal kita tahu tahun 2020 bank-bank tetap mendapat keuntungan yang beratus juta, if not 1 billion or more. Namun apa sebenarnya yang rakyat boleh, apa sebenarnya kerajaan boleh buat lebih daripada itu adalah dengan menurunkan kadar OPR melalui bank negara lah kepada tahap 0%. So 0%, bila dah jadi gitu maknanya interest di sepanjang moratorium itu akan menjadi kurang. Jadi tidaklah membebankan rakyat. Negara-negara lain ada buat ni Datuk. So saya tak nampak kenapa kerajaan tak boleh buat benda tu. Kerajaan digembar-gemburkan kononnya